Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Atika Abdul Samad, sekali lagi dalam Perspektif Antara Pos. Selasa lalu, perbicaraan kes rayuan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap hukuman penjara 5 tahun oleh Mahkamah Rayuan ke atasnya Mac lalu bermula di Mahkamah Persekutuan Putrajaya. Anwar menggunakan khidmat 14 peguam bela demi memastikan beliau tidak dipenjarakan sekali lagi kerana tuduhan meliwat pembantunya Saiful Bukhari Azlan 6 tahun lalu. Namun ini tidak menghairankan kerana kes ini memang akan mencetuskan banyak implikasi pada lanskap politik dan sistem kehakiman negara. Tuduhan bahawa kes itu berbaur konspirasi politik bergema lagi. Pelbagai siri ceramah dan kempen terbuka untuk mencemar kredibiliti Badan Kehakiman Negara dianjurkan oleh penyokong Anwar sebelum Selasa lalu. Kempen ini juga menjalar hingga ke luar negara dan beberapa pemimpin PKR diutus untuk melobi sokongan masyarakat antarabangsa. Dapatkah keadilan dicapai dalam mahkamah atau perbicaraan ini akan menjadi satu lagi sarkas politik? Wartawan kami Nur Syakira Buang membentangkan analisisnya. Kami bagi masa 2 minit lagi. Setiap kali kes liwat Datuk Seri Anwar Ibrahim bermula, ia bukan sekadar perbicaraan. Ia perbicaraan yang diperah sedaya mungkin untuk menarik simpati orang ramai terhadap beliau dan partinya PKR serta Pakatan Pembangkang. Isnin lalu bermula rayuan Anwar di Mahkamah Persekutuan. Rayuan terakhir itu bertujuan menepikan pensabitan beliau di atas tuduhan meliwat bekas pembantunya Saiful Bukhari Azlan serta hukuman penjara 5 tahun. Anwar disabitkan kesalahan itu dan hukuman penjara berkenaan Mac lalu oleh Mahkamah Rayuan yang menepikan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada tahun 2010. Dalam usaha meraih sokongan rakyat dan masyarakat antarabangsa, Anwar mengatur beberapa langkah. Ini termasuk Majlis Pidato Perdana di Permatang Pauh, majlis bersama mahasiswa di Universiti Malaya dan jelajah ke Australia untuk mencari sokongan ahli parlimen di negara itu. Permatang Pauh adalah kubu kuat Anwar sejak beliau menceburi politik dengan menjadi ahli UMNO pada tahun 80-an. Dan walaupun beliau beralih ke Pembangkang, kawasan parlimen di Pulau Pinang ini tetap menjadi kubu kuat dan Anwar mudah mengekalkan kerusi ini pada pilihan raya umum ke-13 yang lalu dengan majoriti besar. Namun itu setahun lalu. Di Majlis Perdana sebelum perbicaraannya bermula, hanya kira-kira 1,000 penyokong Anwar hadir mendengar ceramah beliau. Dan seperti yang dijangka, Anwar membayangkan bahawa Badan Kehakiman Negara ini boleh dibeli oleh kerajaan hanya untuk membunuh karier politiknya. Dan yang saya nak tanya ni, salah tang mana? Bukti dia apa? Fakta dia mana? Yang boleh nak sabitkan saya dalam kesalahan. Kalau tak ada fakta, kalau ikut undang-undang, tak ada sebab. Sebab tu saya kata, ikut undang-undang dan fakta, saya yakin saya tidak boleh disabitkan dengan pelaksanaan ini, insya-Allah. Tetapi kalau Perdana Menteri Datuk Najib memilih untuk memperalatkan Badan Kehakiman untuk melakukan durjana dan zalim, tentunya rakyat berhak membuat bantahan. Seperti mana yang telah berlalu, kebiasaannya Anwar akan membuat suatu persepsi. Sebelum keputusan dijatuhkan, persepsinya ialah dia akan didapati bersalah. Kerana dia kata pihak mahkamah adalah jadi puppet yang akan hanya melaksanakan perintah yang telah ditunjuk oleh pihak berkuasa. Dan inilah style dan cara gaya beliau selama-lama ini pun. Dan seperti mana dalam kes ini dulu, ketika di Mahkamah Tinggi lagi, dia dah mengatakan bahawa dia sudah dapat tahu, sudah ada skrip
yang disediakan oleh pihak kerajaan yang hanya akan dibaca oleh hakim. Pada tahun 2004, Mahkamah Persekutuan membebaskan Anwar daripada tuduhan meliwat bekas pemandunya. Ketika itu, negara menyaksikan peralihan kuasa daripada Tun Mahathir Mohamad yang menerajui Malaysia selama 22 tahun kepada Tun Abdullah Badawi. Ketika dibebaskan, Anwar menyanjung kerajaan dan badan kehakiman ketika itu. I'll talk about RCI later, but as far as the judiciary, I think after Pala, I can tell you, if Pala was not Prime Minister in 2006, Anwar would still be there. So I think his message to the judges, to the whole thing, yes, you are free, you can decide. So I think that's positive. Bagaimanapun, setelah dikaitkan dengan tuduhan meliwat sekali lagi semasa negara di bawah Terajuk Abdullah, Anwar terus mengecam kerajaan. Saya tak tahu langsung pasal hal macam ni. Bila saya dengar semalam orang beritahu SMS kepada saya, ni saya nak pastikan, sebab itu saya tanya reporter ni apa benda hal ni. Kerana reporter ni dia pandai, dia tahu macam-macam. Saya nak tanya apa berlaku. Kalau dah begitu, pihak polis lah kena ambil apa-apa tindakan yang wajar. Laporan polis telah pun diberikan, siapa yang berikan, dan polis lah yang akan menentukan, yang akan membuat siasatan dan menentukan benda itu betul atau tak betul. Soal Dato' Seri Anwar, apa yang dia kata itu bukan sesuatu yang kita boleh tentukan. Dia tentulah buat penafian. Itu lazimnya begitulah, orang yang dituduh akan buat penafian. Tapi kalau sudah ada bukti dan pihak polis akan siasat. Soal kita nak memikirkan, UMNO tak fikir nak kacau dia macam ni. Tidak ada barisan nasional pun tak fikir nak menyusahkan dia, nak kacau dia ataupun nak timbulkan perkara yang macam ini kerana nak membuat sesuatu yang tak baik kepada dia. Tidak ada niat seumpama ini. Tak terlintas dalam fikiran saya langsung kau nak buat dan mengkhianati dia, tak ada. Dan saya percaya kawan-kawan saya, Datuk Najib dan siapa pun tak berfikir begitu. Tak berfikir kalau benda itu dah berlaku, orang yang berkenaan yang membuat laporan, orang yang terlibat buat laporan, apa kita nak buat apa ni? Dia ada hak untuk membuat laporan. Kita tak boleh menegahkan dia buat laporan. Sah kepada polis. Kita tidak ada sebarang rancangan untuk berbuat sesuatu kepada dia kerana dia kata dia dah pulih balik dalam politik. Takkan kita nak kacau. Tak ada. We don't do that. I am not going to say anything about this. Enough. No speculation, nothing. All that I know, the laporan has been made to the police, the police will decide on what they want to do and how they are going to investigate. Namun dalam kes liwat 2 Anwar terus menjadikan kerajaan, polis dan pejabat peguam negara serta badan kehakiman sebagai sasaran kritikannya. Secondly, the application by our defence team to obtain a list of witnesses was rejected because the prosecution refused. Mr. Kapal asserted that this is the first time in his 40 years as a criminal lawyer where the prosecution refused to give the names. And we have not yet found one incident, one case where the list of witnesses are not being given. So he said this is of course a very unprofessional conduct of the prosecution. This is an attempt trial ambush and clearly flouting with the legal principles. And I think we'll see many of such instances throughout the trial. Okay, we will proceed tomorrow with the submission on the 112 statement. Kritikan itu hanya berhenti apabila Anwar dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. I acknowledge the fact that it took some courage on the part of the judge to come up with such a, although short decision, but I am at least vindicated in this. But to suggest, therefore, that the judiciary is independent, I think it remains to be seen. Pembebasan itu bermaksud Anwar bebas untuk mengetuai Pakatan Rakyat, sekali lagi untuk menghadapi pilihan raya umum ke-13 yang disebut paling sengit dalam sejarah Malaysia.
Anwar menikmati kebebasan untuk berkempen, bergerak ke seluruh pelosok negara untuk mengecam dan mengkritik Perdana Menteri serta kerajaan. Dalam kegairahan itu, Anwar tidak sekalipun menoleh ke belakang dan mengupas segala kritikannya terhadap badan kehakiman maupun hakim yang mengadili kes beliau. Sejak dibebaskan, Anwar dan pemimpin pembangkang lain juga memenangi beberapa kes mahkamah, khususnya saman fitnah terhadap akhbar milik UMNO Utusan Malaysia. Pemimpin-pemimpin pembangkang turut dibebaskan daripada tuduhan menyertai perhimpunan awam dan sebagainya. Okey, apa yang berlaku tadi adalah bahawa pihak Peguam Negara Tan Sri Gani Patel telah membawa satu lagi tuduhan atas Nik Nazmi di bawah tuduhan yang sama, iaitu tak bagi notis 10 hari. Same charge daripada 8 Mei 2013, the Black 505 Rally. Walaupun Mahkamah Rayuan telah pun melepas dan membebaskan beliau pada 25 April. Jadi hari ini kita beritahu mahkamah bahawa tidak boleh sekali lagi bawa charge yang sama ke atas Nik Nazmi kerana itu adalah bercanggah dengan pasal 7 bracket 2 Perlembagaan Persekutuan. Seorang tak boleh kena charge yang sama sekali lagi atau 2-3 kali. Hanya sekali. One person can only be charged and acquitted one time for the charge. Okay? Dan belum pun disahkan Peguam Negara memfailkan rayuan terhadap keputusan mahkamah membebaskan beliau, Anwar memulakan retorik baru menyerang sistem keadilan di negara ini. Dan seperti yang dijangka, kecaman-kecaman itu diperhebatkan apabila Mahkamah Rayuan mengenepikan pembebasan Anwar dan mensabitkan beliau di atas tuduhan meliwat bekas pembantunya Saiful Buhari Azlan. Anwar turut dihukum penjara 5 tahun sekaligus menyebabkan beliau tidak dapat menjadi Menteri Besar Selangor menerusi langkah kajang yang diatur oleh PKR. It is very clear now that the manner in which they have pushed and sought and got a conviction out of this appeal just before the 11th of March, which is the date that is fixed for nomination, it is very clear that there was an agenda to frustrate from Anwar Ibrahim running as a assembly person and his potential to be a Menteri Besar if there is any. So the manner in which it's done is very clear. There's an agenda. There's a hand behind this whole thing. Hakim yang buat keputusan Mahkamah Tinggi 1, Mahkamah Rayuan 3 dan 4. Ini Mahkamah Persekutuan 5. So 4 sama 5 sebenarnya 9. 9 hakim yang buat keputusan, bukan 1, bukan 2, bukan 3. So kalau 9 hakim yang buat keputusan, maka tidak logik dan tak masuk akal lah mereka yang merupakan orang yang bijaksana, yang tahu undang-undang, tahu fakta, tahu undang-undang, ya boleh di remote control oleh pemerintah seperti mana yang didakwa sekarang ini. Jadi biarlah janganlah kita menghina diri kita sendiri untuk mempercayai bahawa ianya merupakan suatu tuduhan yang liar, tuduhan yang tidak bertanggungjawab. Campur tangan dalam sistem kehakiman yang ada sekarang tidak ada. Kalau saya ni lebih tahu tentang hal-hal pemerintahan, mana saya tak tahu. Dan kita tak campur. Kalau tidak saya lebih tahu. Ni saya cakap ni dengan nama Allah ni. Ni bukan main politik ni. Tak tahu, tak pernah campur pun. Dan saya tak tahu kok ada orang boleh campur tangan. Nak campur tangan, macam mana boleh campur tangan? Setengah daripada hakim saya pun tak kenal. Kalau kita nak tuduh, katalah ada campur tangan semua, kan? Itu adalah satu buruk sangka. Dalam Islam hukum dia haram. Kecuali kita ada bukti. Kini Anwar menunggu keputusan muktamad daripada Mahkamah Tertinggi Negara iaitu Mahkamah Persekutuan. 5 hakim termasuk Ketua Hakim Negara Tan Sri Zakaria Arifin telah mula mendengar hujah peguam balas Anwar dan pendakwa raya. Pasukan Peguam Bela Anwar merangkumi 14 peguam dan diketuai oleh bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Gopal Sri Ram. Meskipun Majlis Peguam membantah tindakan Gopal menjadi peguam setelah bersara sebagai hakim, beliau dibenarkan mewakili Anwar. Hari perbicaraan Anwar di Mahkamah Persekutuan telah disusun untuk memberikan tekanan tersendiri kepada badan kehakiman.
Anwar memberikan temu ramah kepada portal-portal terpilih di dalam negara dan media antarabangsa. Mesejnya disusun untuk meraih simpati dan pada masa sama memberi tekanan kepada kerajaan dan sistem keadilan negara. Saya sekali lagi menyokong memberi nasihat YB Karpal untuk meneruskan ke Mahkamah Persekutuan kerana kita tidak dapat menerima keputusan ini. Kerana jelas maklumat ini awam, orang tahu semua bahawa Datuk Shafie itu adalah peguam UMNO, peguam Perdana Menteri, peguam kerajaan, peguam semua kes yang menentang saya. Dan dia kata dia tidak campur, dia tidak ada bias dan gelagat dia itu lebih sebagai politician UMNO. Semua orang tahu. Ini macam filem Bujang Lapuk P. Ramlee. What political motive? I'm not even a politician. I'm not a member of any political party. Many people do not know, but I am a member of no political party. So you're denying your appointment is due to your receiving? I'll be insulted if I'm appointed for political purposes. I would like to think that I'm appointed because I'm capable. Conflict of interest in law is conflict of interest within the case. It is not conflict of interest in general. That doesn't make sense. I can only be in conflict of interest if assuming I have acted for Datuk Seri Anwar before in a case, even then, in a case that has got relationship with the current case. That is the true conflict of interest. Apapun, selama 4 hari bermula Selasa lalu, peguam-peguam Anwar dan Shafie berhujah di depan 5 hakim di Mahkamah Tertinggi Negara. Mereka berhujah mengikut saluran dan proses undang-undang. Amanah yang terletak di bahu hakim memaksa mereka menepikan segala tuduhan yang diacapkan oleh Anwar di luar mahkamah terhadap wibawa sistem keadilan itu sendiri. Tetapi janganlah sebaliknya kita cuba mendesak mahkamah dengan kaedah-kaedah sebagaimana yang dilakukan sekarang ini. Kerana keadilan itu bukan hanya untuk orang-orang besar macam seorang bekas timbalan Perdana Menteri. Keadilan juga perlu diberikan kepada orang-orang kecil seperti bekas pembantu khas peribadi. Para hakim juga tidak boleh dipengaruhi dengan retorik dan perlakuan penyokong-penyokong Anwar di luar bangunan mahkamah. Tetapi kalau trend yang digunakan untuk menggunakan orang ramai pergi ke depan mahkamah, bergarak, berhimpun, berdemonstrasi dan sebagainya dengan tujuan untuk kononnya mempengaruhi keputusan mahkamah, ini adalah sesuatu yang tidak mensabah dan tidak sesuai. Mahkamah menentukan benar salah berdasarkan pada bukti dan pemhujahan, bukannya tentang kuasa majoriti, kuasa ramai yang menentukan siapa benar dan siapa yang salah. Perkara nyata daripada kehadiran penyokong Anwar adalah jumlah mereka semakin kecil berbanding di masa-masa lalu. Pada hari pertama rayuan Anwar didengar, hanya kira-kira 100 penyokong yang hadir, agak sama banyak dengan mereka yang bersimpati dengan Saiful Buhari. Ini meskipun ada laporan bahawa Setiausaha Agung PKR yang baharu, Rafizi Ramli, mengeluarkan arahan meminta cabang-cabang parti itu membawa penyokong menaiki bas ke Istana Kehakiman. Hari kedua mencatatkan kehadiran yang lebih tinggi, namun pada hari Khamis dan Jumaat jumlah penyokong Anwar di mahkamah amat menyusut. Saya fikirlah, saya rasa macam ni. Orang tak ramai itu sebab saya percaya orang dah malas nak dengar cerita kan. Orang malas nak ikuti lagi. Jadi sebab dah terlalu lama kan. Lepas tu orang pun mungkin dah hilang keyakinan pada dia kan. Dan saya pun fikir masyarakat Malaysia pun tak berapa kisah lagi kan benda tu kan. Tapi jadi maknanya orang dah terlalu lama, orang tak berapa nak ikut lagi dah. Dan benda itu pun tak ada kena-mengena dengan dia orang lagi dah. Kita dapati pengikut dia pun dah makin kurang. Berdepan dengan sokongannya semakin merudum di dalam partinya sendiri, Anwar mengatur langkah beberapa hari sebelum perbicaraan untuk mendapatkan sokongan mahasiswa. Kejadian pelajar dan penyokong PKR membolos pintu masuk Universiti Malaya dilihat sebagai kemenangan oleh Anwar. Namun, apakah kemenangan itu di atas suatu isu nasional atau sekadar agenda peribadi seseorang?
konsep keadilan. Tetapi kalau kita nak perjuangkan satu isu yang mana kita nak kelihatan sebagai kita memperjuangkan keadilan untuk satu pihak saja, maknanya kita pun hanya digunakan. Ya. Ini memang berbeza sangatlah daripada zaman saya, semasa saya mahasiswa, yang ketika itu kita berjuang bukan untuk kepentingan mana pihak, bukan untuk satu tokoh atau satu pihak yang tertentu, tetapi untuk tujuan yang mustahak, ialah membela bagi kepentingan ramai. Yang ini tak berlaku dalam isu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang membawa dia ke Universiti Melaya. Ya. Strategi yang diguna pakai Anwar untuk melepaskan diri daripada tuduhan liwat banyak berpaksi di luar mahkamah. Dalil Anwar mengenai sistem kehakiman negara ini mudah. Jika mahkamah bebas dan berkecuali, maka beliau wajar dibebaskan daripada tuduhan meliwat. Namun bagi Anwar, jika mahkamah memutuskan sebaliknya, maka jelas badan kehakiman di bawah telunjuk kerajaan dan tidak kredibel. There is a selective analysis of the judiciary in Malaysia. Whenever the decision goes in favour of Anwar or opposition politicians, the judiciary is hailed as being independent and credible. Yet, when the same judiciary decides against them, they are lambasted and they are criticised as being under the thumb of the executive of the government. Apapun 5 hakim yang mendengar rayuan Anwar tidak boleh membenarkan mereka dipengaruhi dengan dalil sebegitu. Keputusan yang bakal dicapai mereka berlandaskan fakta kes dan hujah peguam bela serta pendakwa raya. Kalau untuk kes peribadi macam apa yang berlaku sehari dua ni, dia istilah itu tidak boleh digunakan. Dan kita selaku pemimpin kerajaan dan pemimpin UMNO menghormati keputusan mahkamah. Jika mahkamah mendapati Tun Sri Anwar tidak bersalah, maka itulah kami selaku pemimpin kerajaan terima. Begitu juga sebaliknya, ya. Jika Datuk Seri Anwar didapati bersalah, maka ia juga perlu dihormati keputusan itu. Nur Syakira Buang melaporkan untuk Perspektif Antara Pos. Dengan itu, sekian Perspektif Antara Pos bersama saya, Nur Atika Abdul Samad. Saya berharap apa yang kami pertontonkan sebentar tadi memberi maklumat berguna kepada anda semua. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.